Hai guys, selamat bertemu di dalam video yang seterusnya ini. So dalam video yang uh, seterusnya ini kita akan lihat masih dalam chapter 3.4, tapi kita akan lihat part B, di mana kita akan sentuh types of transportations and method. So ada 3 jenis transportation yang selalu terlibat di dalam pengangkutan produk ikan lah. Khasnya dalam processing and packaging dan juga inilah transportation of fish. Yang pertama kita akan lihat air freight. So air freight ni sebenarnya dia satu jenis transportation yang menggunakan penerbangan udara lah, iaitu kapal terbang. So ini sebagai pengenalan ni boleh baca sendiri, tetapi apa yang kita akan lihat, kita akan lihat 3 jenis transportation yang digunakan untuk mengangkut ikan. Jadi jenis ikan yang diangkut ni sama ada live, fresh, frozen, cured, or canned. Semua jenis ikan lah di dalam produk aquaculture ini. Jadi ada beberapa aspek yang penting yang kita kena lihat untuk ketiga-tiga jenis transportation ini untuk memastikan kualiti ikan itu sentiasa berada dalam keadaan yang optimum. Dan kalau kita lihat dalam rekod, Air Cargo is responsible for transporting over 5% of the world annual catch. Jadi dalam banyak-banyak pengangkutan ataupun cara macam mana mengangkut ikan daripada satu tempat ke tempat yang lain, penerbangan kapal selalu digunakan lah. Itu mengambil percentage sebanyak 5% di dalam mengangkut ikan. Produk-produk ikan, tidak kisahlah live, canned dan sebagainya. The idea of fish air cargo came from the Japanese in 1971. Jadi negara Jepun ini merupakan negara yang pertama yang menggunakan air cargo untuk menghantar ikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Alaska air cargo flies upward of 25 million pounds of seafood each year. Approximately 19 million pounds of salmon, halibut, cod, and live king crab direct from Alaska. Jadi selain daripada negara Jepun, kita dapat lihat di sini negara Alaska juga sering menggunakan air cargo, iaitu pengangkutan udara untuk mengangkut ikan lah. Jadi 25 million pounds of seafood setiap tahun. Dalam gambar ni kita boleh lihat sistem cool dolly yang terdapat pada Emirates Air Freight. Jadi ini adalah kemudahan yang terdapat pada kapal tersebutlah yang digunakan untuk menyimpan ataupun memastikan produk-produk ikan yang diangkut dengan menggunakan air cargo ini sentiasa berada dalam kualiti yang baik. Leakage prevention of wet cargo shipment for carriage on Malaysia Airlines. Ini masa Malaysia Airlines ni. Jadi macam mana untuk menghalang kebocoran, leakage wet cargo. Wet cargo ini melibatkan benda-benda yang kita angkut seperti inilah, bahan-bahan seperti ikan-ikan, seafood selalunya kan. Jadi ada polisi lah yang dikeluarkan yang harus dipatuhi apabila anda mengikuti Malaysia Airlines. Jadi kalau kamu lihat dalam video ini, apa yang dia guna tu? Dia guna polystyrene untuk menyimpan bahan-bahan seperti ikan dan juga segala benda yang kamu perlu angkut lah dari satu tempat ke tempat yang lain. Why is it important to follow Malaysia Airlines packing instructions? Jadi dalam slide ini juga kita boleh lihat panduan-panduan lah kenapa kita perlu mengikuti arahan ataupun instructions yang dikeluarkan oleh Malaysia Airlines.
The corrosive effects of saltwater leakage. Jadi wet cargo ini, segala jenis bahan seperti ikan-ikan ini yang kita angkut dengan menggunakan wet cargo ini, sekiranya berlaku kebocoran, dia akan mengakibatkan corrosive effect. Corrosive effect itu maksudnya dia akan menyebabkan kapal tersebut bila terkena dengan salt water, itu air masin, dia akan mudah berkarat. Jadi sekiranya benda itu berlaku, dia akan mengakibatkan banyak lagi lah kos untuk penyelenggaraan dan juga pembaikan. Jadi pihak Mas Cargo ini sentiasa memastikan bahawa wet cargo itu tidak ada berlakunya sebarang kebocoran. Okay. Jadi salah satu cara untuk memastikan tiada kebocoran adalah dengan menggunakan polystyrene dan juga dipacking dengan sebaik mungkin. To help preserve the condition of life, frozen marine, betul lah. Selain daripada itu, dengan sekiranya kamu packing, membungkus ikan ataupun kamu punya produk yang basah, dengan menggunakan polystyrene ini dapat memastikan pengantaran yang lebih efisien lah, tidak berlaku sebarang kerosakan kepada kamu punya produk tersebut. Okay. Jadi ini adalah mandatory steps in packing and handling of wet cargo shipment. Saya boleh serahkan kepada kamu lah. I leave it to you guys untuk baca sendiri. Okay, jadi step yang pertama ini adalah di bawah tanggungjawab shippers. Shippers ni adalah kita lah, ataupun sesiapa yang ingin menghantar ikan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okay, jadi apa yang shippers perlu lakukan, dia kena mematuhi standard yang dikeluarkan oleh Malaysia Airlines untuk wet shipment ni, dan menggunakan polystyrene ataupun pembungkusan yang betul. Okay, mematuhi Malaysia Airlines standard. Okay, and then step yang kedua ni adalah kargo. Jadi shippers setelah habis pembungkusan, shippers akan menghantar bungkusan tersebut ke kargo. Okay, dan pastikan berat tu adalah mematuhi standard lah, Malaysia Airlines standard. Dan juga pastikan benda ataupun packaging kamu itu sentiasa berlabel. Sebab takut pula nanti diorang kasih terbalik kamu punya ni kan. Jadi bila terbalik, lepas tu dia mungkin ada berlaku kerosakan, kita tidak mahu kan. So kena label lah, di mana bahagian atas, bahagian bawah. Ini yang ketiga ni, ground services. Ground services ni adalah di bawah tanggungjawab Malaysia Airlines sendiri. Jadi ada staff-staff yang dipertanggungjawabkan lah untuk memastikan semua bungkusan-bungkusan itu yang dihantar oleh shippers itu berada dalam keadaan baik dan terus dihantar ataupun disalurkan ke tempat yang sepatutnya sebelum masuk ke dalam kapal terbang. Okay, engineering ni adalah pilot ataupun staf yang bekerja di kapal. Jadi mereka yang akan terima kamu punya bungkusan itu di dalam bungkusan yang banyak itu sebelum semasa dan juga selepas sampai ke ke kapal terbang. Okay, so ini boleh lihatlah shippers, cargo, ground services dan juga engineering. Masing-masing ada fungsi dan juga tanggungjawab sendiri untuk memastikan wet shipment ini dikendalikan dengan baik untuk tujuan memastikan kualiti sentiasa terjaga. Okay, ini kita boleh lihat contoh-contoh macam mana untuk packing kamu punya marine products ataupun live fish. Jadi ini saya serahkan kepada kamu untuk boleh lihat sendiri. Okay, boleh baca ya. Ini ada beberapa packing, contoh packing lagi. Okay, ini kalau melihat dalam gambar ini, dia invertebrates lah, crustaceans seperti udang-udang. Okay, ini untuk frozen fish marine products packing method. Boleh lihat di sini cara macam mana untuk membungkus kamu punya produk ni lah daripada kemusnahan. Jadi kita sentiasa memastikan kualiti kita punya produk itu terjaga dan terjamin. Okay, another packing examples untuk fresh lobsters and prawns. Okay. Okay, jadi apakah kebaikan menggunakan air freight ni? Menggunakan pengangkutan udara.
So di sini kita boleh lihat ada 4 advantages lah. Yang pertama, shorter travel time, dapat memendekkan masa perjalanan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Lepas yang keduanya, preserve fish quality. Sebab kita tahu yang menggunakan kapal terbang ini dia sangat cepat kan. Jadi di sana kita dapat memastikan kualiti ikan itu sentiasa terjamin. Safe from the risk of theft. Dia selamat daripada risiko kecurian. Adakah pernah kamu nampak orang mencuri di mas kargo? Kan tidak pernah kan? And then can expand markets lah. Jadi kita sendiri pun boleh meluaskan kita punya pasaran. Produk kita ni kita boleh pasarkan ke seluruh tempat lah dengan menggunakan air freight. Sebab sekarang macam penerbangan ni ada di mana-mana saja kan. Boleh hantar pergi China, boleh hantar pergi Australia ataupun negara-negara yang jauh lah. Okay, so itu antara advantages ya lah. Okay, di sini kita melihat air freight, our passenger and freighter network. Ini banyak rangkaian freighter lah. Penerbangan-penerbangan yang ada kargo-kargo yang tersendiri. Setiap negara pun ada dia punya air freight sendiri. Okay. Tadi kita lihat advantages, sekarang kita tengok pula apa disadvantages dia. Okay, jadi sebenarnya ada juga keburukan lah menggunakan air freight ni. Okay, potential damage. Macam mana boleh berlaku ni potential damage? Seperti yang kita lihat macam video-video di social media kan, kadang-kadang kita lihat orang yang mengendalikan kita punya bungkusan ni sentiasa macam tidak mengikuti standard kerja yang betul lah. Kadang-kadang diorang main buang saja kita punya bungkusan kan. Jadi di sana kita pun tidak tahu sama kita punya bungkusan tu masih okey ataupun tidak. Tetapi banyak laporan jugalah yang kita nampak sekarang kan, orang komplain sana sini pasal pengendalian airlines yang tertentu lah tentang untuk pasal kita punya bungkusan inilah kan. Jadi di sana kita ada potensi untuk kerosakan lah disebabkan oleh ground staff itu sendiri. Okay. Waktu shipping mungkin kita tidak tahu, mungkin ada orang terkasar dengan kita punya bungkusan kan, akhirnya menyebabkan kerosakan. Okay, seterusnya keburukan yang seterusnya, small carrying capacity. Kita hanya boleh bawa sedikit sangat terhadlah kita punya capacity untuk menghantar dengan menggunakan air cargo ni. Sebab lagipun benda ni very costly kan. Satu lagi, very costly, sangat mahal. Kita kena timbang dan kita kena ikut standard timbangan yang betul supaya dia tidak melebihi had. So potential damage, small carrying capacity, very costly. Terus yang keempat, uncertain and unreliable, depends on weather condition. Kadang-kadang kita pun tidak pasti. Air freight ni kan menggunakan penerbangan. Jadi kalau cuaca tidak bagus, kadang-kadang kita pun tidak dapat memastikan bahawa kita punya bungkusan tu boleh sampai ke tempat yang ataupun destinasi yang kita mahu pada waktu yang ditetapkan. Disebabkan oleh kadang-kadang flight cancel, disebabkan oleh weather condition yang tidak bagus kan. Seterusnya, another disadvantage adalah breakdown and accident. Tapi ini breakdown and accident ni kita ni macam agak jarang jugalah dia punya possibility kan. Sebab itulah sebab kita pun jarang juga kita dengar yang kapal terbang terhempas kan. Macam dia punya chances untuk berlaku sangat kurang lah, tetapi masih boleh berlaku. Jadi kalau seandainya berlaku, jadi kita pun kerugian jugalah. Okay, so ini kita sendiri boleh lihat ada advantages dan juga disadvantages of using air freight lah, menggunakan penerbangan kapal. Okay, causes of mortality in transporting by air. Okay, penyebab kematian dengan menggunakan mortality, maksudnya kematian ataupun itulah yang live fish.
oleh fish, ikan hidup yang kita hantar dengan menggunakan penerbangan lah, menggunakan air freight. Okay, yang pertama kita melihat di sini depletion of dissolved oxygen, kekurangan oksigen terlarut. Okay, dan juga selain daripada itu oxidation of any organic matter. Okay, including jadi di sini ada potensi berlaku. Jadi bila oksigen terlarut semakin berkurangan dalam bungkusan tersebut, jadi itu kita boleh lihat itu sisa kumbahan yang dihasilkan oleh ikan ini semakin meningkat lah. Jadi bila meningkat, ada pula organisma yang akan terhasil di situ. Jadi akan menyebabkan kerosakan dan juga kualiti akan menurun. Okay. Pengumpulan karbon dioksida, hasil daripada respiration, hasil daripada pernafasan ikan tersebut kan. Jadi boleh mengakibatkan toksik kepada ikan dan akan mati lah. Dan juga amonia, hasil daripada sisa kumbahan ikan itu sendiri. Sudden fluctuations in temperature. Jadi ikan ni pun boleh dia boleh mati lah apabila berlaku pertukaran suhu yang berlaku secara mendadak. Okay. Hyperactivity and stress due to handling and confined space. Kadang ikan ni dia senang untuk jadi stres disebabkan oleh apa? Sebab handling yang pengendalian yang terlalu kasar. Jadi ikan ni pun dia akan jadi stres dan juga dia akan jadi aktif, dan bila aktif banyak oksigen yang diperlukan dan juga sisa amonia yang dikeluarkan akan terlalu tinggi sehingga menyebabkan kualiti air terjejas. Okay. Dan juga ikan bila berada dalam satu tempat yang sangat sempit, dia akan mudah untuk stres. Okay. Dan juga physical injury due to handling before transport and during transport. Ikan ni terdedah kepada kecederaan fizikal lah disebabkan oleh pengendalian yang tidak cermat dan juga terlalu kasar. Satu lagi sebab adalah disebabkan oleh penyakit. Kita tidak tahu kan penyakit ada di mana-mana. Okay. So saya stop setakat ini. Kita akan sambung video yang seterusnya dan kita lihat jenis transportation itu land pula. Okay. Thank you.